Assalamualaikum. Baik tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik hari ini, tuan-tuan, seperti yang tuan-tuan sedang tonton sekarang, ini adalah video rakaman. Ini bukan video live, ini adalah video rakaman. Sebab selepas saja saya rakam Tadabbur Kontok ni, saya akan balik ziarah mak saya di kampung. Justru itu saya rakam dahulu video ni agar kita punya Tadabbur Kontot boleh berjalan seperti biasa. Terima kasih tuan-tuan. Okey, untuk sesi pagi ini Tadabbur Kontot yang ke-283 bercakap tentang tema apa? Bercakap tentang tema jalan lurus, Siratal Mustaqim. Jom kita recall apa yang telah kita study sebelum ini tentang tema Siratal Mustaqim. Pertama, Siratal Mustaqim adalah jalan naik ke atas. Yang kedua, Siratal Mustaqim adalah jalan naik ke syurga. Yang ketiga, Siratal Mustaqim adalah tali yang Allah julurkan dari atas. Yang keempat, tali Siratal Mustaqim ni tidak akan Allah putuskan, tidak akan Allah rungkaikan. Yang kelima, syaitan sedaya upaya akan menghalang dari Siratal Mustaqim. Dan yang keenam, topik hari ini, kita semak firman Allah daripada surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ayat 39 sampai ayat 42. Nampak macam banyak je ayat dia, tapi sebenarnya sikit je sebab ayat pendek-pendek. Maka tuan-tuan komen di bawah, surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ayat 39 sampai ayat 42. Al-Hijr, surah ke-15, ayat 39 sampai ayat ke-42. Nak cakap tentang apa ayat-ayat ini, tuan-tuan? Ia masih lagi nak menyambung isu minggu lalu. Isu minggu lalu kita baca firman Allah tentang Iblis laknatullahu alaih. Yang mana Iblis telah mengatakan bahawa dia nak duduk menyerang anak Adam. Dia nak duduk menyerang anak Adam daripada segenap penjuru. Dia nak duduk menyerang anak Adam di jalan Allah yang lurus ini. Kita nak sambung sedikit tentang isu iblis itu. Kali ini kita nak cakap, nak bincang pula apa respon Allah terhadap perkataan iblis. Perkataan iblis adalah dia nak duduk menyerang anak Adam daripada jalan Allah yang lurus. Iblis anti Siratul Mustaqim. Iblis anti jalan Allah yang lurus. Dia nak duduk menyerang di jalan Allah yang lurus itu. Supaya manusia, supaya apa? Kenapa iblis nak menyerang manusia dari jalan yang lurus? Maka tuan-tuan, supaya apa itu diberitahu dalam sesi hari ini. Sesi hari ini surah Al-Hijr, kita mula ayat 39. Ayat 39 ni adalah komentar Allah selepas sahaja iblis kata, aku nak serang mereka dari jalan engkau yang lurus tu. Apa respon Allah apabila iblis sebut demikian? Iblis kata, kita ulang sikit yang iblis kata. Qala, iblis kata, Rabbi bima aghwaytani. Wahai Tuhan, oleh kerana engkau telah pun memerangkap aku sampai aku sesat. Engkau yang trik aku sampai aku sesat. Tuan-tuan, ini perkataan iblis. Ini perkataan iblis. Yang mana iblis tak mahu mengaku salah, dia menyalahkan orang lain, termasuk menyalahkan Allah. So dia salahkan Allah, kononnya Allah trik dia. Maka iblis, Allah sebut bahawa iblis berkata, Tuhanku, oleh kerana engkau memerangkap sesat aku, la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku bersumpah, aku akan hiaskan bumi ni, aku akan hiaskan semua benda yang di bumi ni untuk mereka. Tuan, perkataannya hias. Bila sebut hias, hias adalah benda yang tak berapa elok asalnya, tapi lepas kita make up, lepas kita hias, dia nampak elok. Maka iblis, dia nak hiaskan dunia ni untuk manusia. Dunia yang tak berapa nak elok ni, tapi dia nak bubuh gincu sikit, dia bubuh foundation sikit, dia nak bagi dunia yang nampak tak elok, jadi elok. Benda yang sebenarnya buruk, iblis nak make up, bagi nampak elok. Iblis nak menggoda kita yang berada di jalan yang lurus ini, dengan cara dia menghias dunia kita, bagi dunia kita nampak elok. Iblis kata, aku sumpah wahai Allah, aku akan hiaskan dunia ini untuk mereka, untuk anak Adam. What's next? What's next? Lepas hias dunia untuk anak Adam,
wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan memerangkap sesat mereka semua sekali. Aku akan hasut semua sekali. Semua sekali aku akan offer mereka dengan dunia yang aku make up ni. Tapi tuan-tuan, ayat tu tak habis kat situ. Iblis sambung. Illa ibadika illa ibadika minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas, yang tulus ikhlas. Aku akan sesatkan, aku akan hasut, aku akan perik semua anak Adam, semua hamba engkau dari jalan lurus ni, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Yang ikhlas, yang ni aku try pun tidaklah. Ayat mudahnya begitulah. Yang ikhlas dia tahu bahawa menghias dunia untuk menghasut hamba Allah yang ikhlas adalah satu strategi yang tidak ampuh, yang tidak padu. So tuan-tuan dengar sini. Semua manusia, iblis akan serang dengan cara menghias dunia ini untuk manusia itu. Namun, hamba Allah yang mukhlis, hamba Allah yang ikhlas dalam menyembah Allah, hamba Allah yang memegang tali Allah itu dengan cukup ikhlas, hamba Allah yang berada di jalan lurus ini dengan cukup ikhlas, iblis bagi tahu siap-siap, hamba yang begitu, strategi aku ni tak terpakai untuk dia. Hamba aku ni, hamba yang jadi macam tu, aku boleh cuba guna strategi ni, tapi strategi ni tak lut. Strategi ni tidak sesuai untuk yang demikian. Ibadika minhumul mukhlisin. Hamba-hamba engkau dari kalangan mereka yang ikhlas-ikhlas dalam menyembah engkau. So kita dapat satu perkara. Kita dapat satu perkara bahawa apabila kita tidak ikhlas dalam menyembah Allah Ta'ala, apabila kita tidak mentuluskan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, iblis boleh manfaatkan perkara itu dengan menawarkan kita dunia yang telah pun dia hias. Kemudian ayat berikutnya Allah tulis apakah respon Allah terhadap perkataan iblis itu. Respon Allah adalah haza sirat. Ini jalan aku yang lurus. Jalan engkau yang kau suruh apa tadi? Yang iblis kata kecuali hamba yang ikhlas. Maka Allah kata haza sirat. Hamba aku yang ikhlas tu itulah jalan aku yang lurus. Haza sirat alayyal mustaqimah. Itu jalan lurus. Tanggungjawab akulah nak menjadikan jalan lurus itu lurus selurus-lurusnya. Ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Maka ini jalan lurus. Tanggungjawab aku Allah untuk menjadikan jalan lurus itu lurus selurus-lurusnya. Inna ibadi, berkenaan dengan hamba-hamba aku, hamba-hamba yang kau nak hasut whatsoever tadi tu, laisa laka alaihim sultan. Engkau tak ada sebarang kekuasaan ke atas mereka. Engkau boleh hias dunia, engkau boleh tawar dunia, engkau boleh pujuk mereka untuk dunia, tapi engkau tak ada kuasa ke atas mereka. Mereka yang engkau goda dengan dunia tu, engkau tak boleh memaksa, kau boleh hasut sahaja. Engkau tak ada kuasa ke atas mereka. Ayat tak habis kat situ. Illa manittaba'aka minal ghawin. Tapi engkau ada kuasa ke atas hamba-hamba Allah, hamba-hamba aku yang mengikut engkau daripada jalan orang-orang yang menyimpang. Maka tuan-tuan, ini jalan yang lurus. Sesiapa yang dia masih di jalan lurus, tapi dia duk mengintai-ngintai dunia yang iblis ajak itu. Iblis boleh hasut lagi. Siapa di jalan yang lurus, dia ikhlas di jalan yang lurus, dia masih mengintai-ngintai dunia-dunia yang cantik-cantik yang iblis telah pun hiaskan itu, dia ni masih lagi boleh iblis hasut-hasut untuk datang ke sini. Namun Allah kata, engkau hanya boleh hasut, engkau tak ada kuasa ke atas mereka. Tapi mana-mana hamba yang dia telah pilih untuk take turn, untuk dia bagi signal kanan, dia masuk kanan. Dia bagi signal kiri, dia masuk kiri. Ataupun dia tarik handbrake, dia reverse. Dia pilih untuk masuk simpang. Instead of jalan lurus yang tidak ada simpang, lurus-lurus-lurusnya, mana-mana hamba yang pilih untuk ikut engkau masuk simpang. Sesiapa yang masuk simpang bererti dia jauh dari jalan yang lurus. Tuan-tuan, ini jalan lurus. Bila kita masuk simpang, lagi kita mengikut simpang itu, lagi jauh kita daripada jalan yang lurus. Allah bagi tahu, mana-mana hamba aku yang mengikut engkau di jalan yang menyimpang itu, siapa-siapa yang tersimpang daripada jalan lurus itu, ya, iblis ada kuasa ke atasnya. Lebih jauh kita daripada jalan yang lurus, lebih kuat kuasa iblis dan syaitan ke atas orang tersebut.
lagi jauh kita dari jalan yang lurus, lebih kuat kuasa iblis dan kuncu-kuncunya ke atas orang tersebut. Maka tuan-tuan, tali siratal mustaqim ini tidak akan terputus untuk kita. Namun ia akan terputus jikalau kita menyimpang dari tali dan jalan lurus tersebut. Maka komen di bawah tuan-tuan, tali siratal mustaqim hanya terputus jika kita menyimpang. Komen di bawah tuan-tuan, tali siratal mustaqim hanya terputus jika kita menyimpang. Tali tu dah ikat kat badan kita, kita simpang jauh sangat, masuk kanan ataupun masuk kiri ataupun reverse ke belakang, maka tali itu akan terputus jika kita menyimpang. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu pagi ini. Tuan-tuan, doakan pemusafiran saya. Saya akan sedikit bermusafir hari ini. Rumah mak saya dekat ya, daerah sebelah aja. Tapi consider musafir kan. Doakan permusafiran saya tengah hari ini sebenarnya. Dan saya nak minta tuan-tuan ambil masa tuan-tuan lingkungan 2 minit untuk tonton video selepas ini. Yang mana video lepas ini ada dekat wall Facebook saya. Minta tuan-tuan tolong share video tersebut. Ambil masa 2 minit untuk tuan-tuan tonton video ini. Misi Khatam An-Nisa bulan Januari. Ada 4 kelas bulan Januari. Apa kita study dalam Januari ini? Pertama, kita bicara tentang isu memelihara maruah, terutama sekali apabila ada dari kalangan ahli keluarga kita terlibat dengan jenayah seksual, jenayah gay dan lesbian. Apa nak buat, do and don'ts apabila ada ahli keluarga kita terlibat dengan jenayah ini. Kedua, kita bicara tentang isu mewarisi perempuan. Berkisar pada firman Allah, la yahillu lakum an tarithu nisa karhan. Tidak halal untuk kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Di sinilah kita bicara tentang apa akan berlaku apabila suami dan isteri tidak ada kesefahaman. Ada benda yang suami tak suka pada isteri, ada benda yang isteri tak suka pada suami. Juga bicara kalaulah berlaku suami nak tukar isteri. Semuanya kita bicara dalam bahagian ini. Ketiga, kita bicara tentang isu menikahi perempuan. Di sini kita akan bicara siapa yang kita tak boleh kahwin, mahram-mahram kita, dan apa implikasi mahram, dan siapa pula yang kita boleh kahwin, dan bagaimana cara nak mengkahwini mereka. Zalikum an tabtaru bi amwalikum muhsinin ghaira musafihin. Demikianlah panduannya kalau kalian mencari dengan harta kalian perempuan-perempuan yang terhormat, bukan perempuan-perempuan tepi jalan. Berikutnya, kalaulah satu orang tu tak mampu nak menikahi perempuan merdeka, maka kita bicara berikutnya isu menikahi perempuan hamba. Yuridullah an yukhaffifa ankum. Allah nak mengkehendaki untuk ringankan beban kalian. Beban mana yang Allah ringankan? Dengan satu orang itu diizinkan menikahi hamba. Hamba mana yang boleh dan perlu kita nikahi, hamba mana pula yang tak boleh ataupun tak perlu kita nikahi. Maka semua itu kita bicarakan dalam bahagian ini. Ini adalah misi untuk khatam dan faham surah An-Nisa. Untuk maklumat lanjut, layari laman di bawah. Alhamdulillah tuan-tuan, video tadi ada dekat wall Facebook saya sekarang. Minta tuan-tuan tolong war-warkan, tag kawan-kawan lain untuk video tersebut. Terima kasih dekat tuan-tuan yang menyokong Algebra selama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif-insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum.